Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS hari ini bersama saya Ghazali Afindi dan rakan penyampai. Saya Priscilla John, ikuti laporan ini. Menerusi teknologi dan platform digital yang ada, wanita Sarawak dipercayai mampu menjadi tonggak utama dalam agenda pembangunan negeri dengan memainkan peranan mereka masing-masing. Malah mentransformasikan negeri serta mempunyai masa depan yang cerah. Dalam usaha menuju ke arah itu, kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng, digitalisasi tidak hanya terikat kepada satu jantina sahaja. Ini bermakna masa depan kita adalah cerah untuk semua manusia, tidak terkongkong dengan gender. Sebab itu dalam kita mentransformasikan ekonomi kita ke arah 2030 yang berteraskan kepada digital ekonomi, ia akan memenuhi ruang saksama di antara mereka yang mencuburi di dalam kaedah-kaedah pendekatan yang baru dalam kita membangunkan negeri kita. Dalam hal ini saya percaya bahawa wanita Sarawak dapat memainkan peranannya. Bagaimanapun ujarnya lagi, mereka juga perlu mahir dalam semua perkara supaya dapat bersaing dengan kaum lelaki. Tapi new era it is different. It is based on merit, dan saya yakin bahawa masyarakat lelaki, you have to acknowledge that. Unless we can compete, let us compete in terms of command of technology. Sebab itu apabila saya merangkakan pembangunan ke arah 2030 yang berteraskan kepada digital, bermakna era ini adalah era yang mencabar, dan yang berjaya hanya mereka yang mempunyai ilmu yang terkini yang boleh mengubah masa depan kita. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penyertaan wanita pada peringkat membuat keputusan masih rendah selain kurang mendapat kepercayaan untuk memimpin. Sebenarnya hanya 16 orang atau 3% sahaja wanita dilantik sebagai ketua masyarakat, dan seramai 513 atau 9% sahaja wanita dilantik sebagai ketua kaum setakat Mac 2021. Dalam perkhidmatan awam negeri pula, seramai 12 orang atau 15% sahaja wanita berada di peringkat pengurusan tertinggi, sedangkan 47.19% atau sejumlah 1,840 wanita berada dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Setakat ini tiada wanita dilantik untuk mengetuai syarikat milik kerajaan GLC. Hal ini masih ramai dalam kalangan masyarakat belum menjiwai hasrat, memahami aspirasi dan mendengar suara mereka secara keseluruhannya. Sehubungan itu, masih terdapat golongan yang kurang pengetahuan mengenai penderaan mental maupun emosi sehingga menyebabkan mereka terperangkap dan terpaksa mengatasi masalah bersendirian. Justeru Fatimah menyeru golongan ini untuk bangkit dan terus berjuang kerana mereka sepatutnya mewujudkan peluang mereka sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang lebih bermakna. For those who are facing discrimination and who are in abusive relationship, please step up, fight and create your own opportunities to have a meaningful life you truly deserve. Sementara itu, sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Antarabangsa, Abang Johari turut menyampaikan 7 anugerah pengiktirafan khas kepada penerima yang telah menyumbang nama Bumi Kenyalang ke Persada Antarabangsa. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2021. Beliau adalah Joanne Lai Injing. Bagi penerbit klip video Joanne Lai, pengiktirafan ini merupakan sesuatu yang tidak disangka kerana menurutnya penghasilan muzik video lagu Penghidup Aku sangat singkat. I'm very happy lah sebab
Tak sangka kan? Tak sangka sebab macam we Kita given like syuting selama 3 hari kan? ya 3 hari Serius, saja 3 untuk hari. 5 hari punya Untuk music 5 minit video. punya Dan thank you untuk bos juga sebab dia bagi opportunity untuk bekerjasama dengan Melissa Francis. Yeah. Berbeza pula dengan penyanyi popular Iban Sarawak. Pengiktirafan ini sesuatu yang membanggakan terutama ia dinobatkan kepada penerbit perempuan. Baginya, ini juga mungkin rezeki lagu penghidup aku apabila telah tersenarai dalam Top 30 International Thai Film Festival 2020. And salah seorang pengarah wanita yang sangat hebatlah bagi Melissa sampaikan kita punya video klip penghidup aku ataupun My Life dia masuk Top 30 International Thai Film Festival anugerah untuk tahun 2020. Jadi Melissa rasa sangat bangga. Ini adalah salah satu pencapaian yang sangat baik untuk salah seorang pengarah video muzik wanita. Tahniah Joanne. Tambah Melissa lagi, beliau juga bersedia jika ditawarkan untuk bekerjasama dengan Joanne Lai sekali lagi. Besar hatinya Melissa kalau pihak Joanne masih nak buat MTV untuk Melissa Francis, why not? Kita sama-sama upgrade video klip dalam industri muzik lagu Iban. Pengesanan kes secara aktif ACD di Kampung Bintawa Ulu dan Tengah telah pun bermula dengan ujian calitan yang pertama. Sekurang-kurangnya 4,000 penduduk dianggarkan menjalani ujian tersebut. Menurut Pegawai Epidemiologi bahagian Dr. Nur Baizura Jamali, pada hari pertama, saringan dimulakan dengan sasaran lebih 1,000 penduduk dari Kampung Bintawa Ulu pada Rabu. Kita mula dengan Bintawa Ulu yang akan datang untuk first swab. Untuk di lapangan sahaja kita lebih kurang dalam 80 ke 90 orang pegawai yang terlibat. Bermula daripada white tag, maksudnya memasang gelang putih, mengisu registration, isu quarantine order kepada swab, ambil testing, kemudian akan pergi ke bahagian quarantine order yang akan health team yang akan in charge mengeluarkan surat-surat kuarantin kepada semua penduduk kampung. Jelasnya penduduk kampung telah memberikan kerjasama yang baik lebih-lebih lagi dalam menjalani ujian calitan serta mematuhi segala prosedur operasi standard yang telah disarankan. Sementara itu, Ketua Kampung Bintawak Tengah, Sarii Kunut, memaklumkan bahawa pihaknya telah mengagihkan bantuan makanan kepada lebih 2,000 penduduk dengan 301 buah rumah. Proses pengagihan makanan berjalan lancar dan keadaan dalam kampung juga terkawal. Kampung tangga kami lah sangat bagus. Mereka kerjasama dengan pihak KKM dan juga penduduk kampung JKK Kampung Bintawak Tengah. Buat setakat kami tahu tu siapa belum ada semua positif di Kampung Bintawak Ulu kan. Menurut pemuda cawangan Pantai Damai, Zakaria Jamain, pihaknya turut menjalankan beberapa inisiatif bagi menghalang kemasukan yang tidak dibenarkan. Bagi penduduk yang datang dari Bintawak Ulu, kami akan mula halangan macam tu dan nerang dengan naiknya sama ada buang masih ataupun habis. Pukul apa boleh lagi. Tapi masa tu dapat info dari Tidak Kesihatan di Jabatan Jambatan Nun, petang ada lagi buang yang keluar. Seterusnya, perbuatan melontarkan pelbagai tuduhan liar terhadap polis sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pasukan itu dilakukan individu yang sengaja ingin popular. Tanggapan seperti polis kejam kerana mengenakan tindakan tegas termasuk kompaun adalah tidak wajar kerana setiap tindakan dilakukan mengikut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Ambil kesempatan ada yang nak jadi popular kan, lontarkan tuduhan-tuduhan liar ni macam ni, lepas tu sembunyi tangan kan, macam kes pengemis dekat Ladatu tu. Dengan virus ni menular sana sini kan, dekat Sabah sekarang dah turun daripada 1,000 hari tu, sekarang dah turun semalam 35 je, nak turunkan lagi. Jadi polis kena ambil tindakan, jangan biarkan palau-palau ni berkeliaran macam tu. Mungkin dia dijangkiti, so tangkap keluar dalam news mengatakan polis denda dia 10,000 compound. Itu sebenarnya ditangkap dan diserahkan kepada kebajikan supaya dia dapat dikawal di situ. Jangan dibiar berkeliaran. Ramai. Polis hanya bertindak sebagai pasukan yang membantu pelaksanaan undang-undang di bawah Akta 342 berhubung kawalan penyakit berjangkit.
Masyarakat perlu berfikiran lebih matang dalam menilai setiap tindakan tegas yang dilakukan oleh polis kerana ia dibuat semata-mata untuk kepentingan rakyat serta demi mengekang penularan wabak COVID-19. Orang ramai yang merasakan diri teraniaya atau tidak bersalah boleh mengemukakan rayuan kepada Kementerian Kesihatan di Pejabat Kesihatan Daerah mengikut daerah di mana kompaun itu dikeluarkan. Individu atau syarikat yang dikompaun kerana melanggar mana-mana SOP layak mendapat diskaun sekiranya mereka membuat bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh dikenakan kompaun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata diskaun sebanyak 50% akan diberikan untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari, manakala 25% pada tempoh 7 hari berikutnya. Kalau tak pakai face mask, dikenakan kompaun 1,500. Kalau dia bayar antara hari pertama sehingga hari ketujuh, dia berhak mendapat 50% pengurangan iaitu RM750 sahaja. Jika sekiranya dia membayar dalam tempoh 2 minggu, antara hari yang ke-8 sehingga hari ke-14, dia hanya layak untuk mendapat diskaun 25% sahaja. Kompaun RM1,500 ditetapkan untuk kesalahan kategori ketiga iaitu kesalahan yang boleh menyebabkan risiko penularan yang rendah atau tiada langsung kesan kepada komuniti. Menjelaskan lebih lanjut, Kabinet juga meluluskan pelaksanaan Seksyen 25 di bawah Akta 342 berdasarkan 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang tinggi atau memberi impak jangkitan kepada COVID-19 kepada komuniti pada skala besar. Kategori yang kedua adalah kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang tinggi namun tidak memberi impak jangkitan kepada komuniti. Kategori yang ketiga, kesalahan yang boleh menyebabkan risiko penularan jangkitan COVID yang rendah dan tiada kesan langsung kepada penularan dalam komuniti. Bagi kesalahan memasuki pusat perniagaan pub atau kelab malam termasuk premis perniagaan dalam pub atau kelab malam jika individu boleh dikompaun maksimum RM10,000. Manakala bagi peniaga pula akan dikenakan kompaun maksimum RM50,000. Ini kerana kesalahan berkaitan kelab malam dan pub sebagai satu kesalahan serius. Percutian sama ada di dalam maupun di luar negara dianggap sebagai satu perkara biasa apabila kita dengan mudahnya dapat menaiki kapal terbang sebelum wabak COVID-19 mengubah segalanya. Walaupun masih ada ketidakpastian di dunia sekarang, sudah tentu setiap individu mempunyai sesuatu yang ingin dilakukan apabila keadaan kembali kepada norma biasa seperti sebelum pandemik. Namun kini kita menyaksikan fasa pemulihan dalam pelbagai sektor termasuk industri pelancongan melalui pelbagai inisiatif yang telah diperkenalkan. Pelaksanaan saat kami yang tunggu-tunggukan which is student IPT, one of the student IPT untuk melancong di Semenanjung. This is good where kita dah boleh travel like we used to. If kita dapat travel overseas pun kita boleh travel dalam Malaysia. First and foremost, I wish I can go back to my village which is in Kuching. Kami sebenarnya streaming nak pergi ke Jepun. Kami mau pergi ke tempat yang menarik lah, orang nak selalu sebut. Sebenarnya kami plan nak pergi ke Sabah. Sabah kan norma ada banyak makanan laut yang pelbagai, ada Gunung Kinabalu, lautnya yang kacak membiru. Kini keinginan mereka dapat dipenuhi dengan peraduan travel wishlist yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dengan kerjasama majalah digital Backpackers. Pemenang utama bakal membawa pulang geran melancong ataupun travel grant tunai bernilai RM4,000 serta telefon bimbit berjenama Apple iPhone 12. Selain bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat meneroka destinasi pelancongan dalam negara, peraduan ini juga dilihat mampu merancakkan semula sektor pelancongan tempatan di Malaysia.
Peraduan tersebut dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu sidang Zoom pada Rabu. Tourism Malaysia menganjurkan pertandingan cuti-cuti Malaysia Travel Wish List 2021 bermula 17 Mac hingga 2 April dalam usaha merancakkan semula pelancongan domestik. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, orang ramai yang ingin mengambil bahagian boleh menghantar foto pelancongan menarik beserta penulisan cerita pendek destinasi percutian impian mereka ke platform media sosial Backpackers dan Tourism Malaysia. Oleh itu, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk merebut peluang ini dengan menghantar penyertaan bagi menonjolkan keunikan serta keindahan tempat-tempat menarik di dalam negara yang hendak kita lawati apabila aktiviti merentas negeri kembali dibenarkan. Inisiatif ini selari dengan dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang dapat membantu meraih publiciti produk pelancongan domestik di media sosial. Sementara itu, Nancy berkata pertandingan ini akan dapat membantu meraih publiciti untuk produk pelancongan domestik di media sosial sekaligus meningkatkan permintaan untuk penggiat industri pelancongan dan kebudayaan. Perkembangan seterusnya. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri telah dibenarkan beroperasi bermula 1 Ramadan ini. Bagaimanapun, timbul persoalan adakah wajar untuk Bazar Ramadan beroperasi di waktu COVID-19 yang masih tular? Walaupun negara memiliki vaksin, akan tetapi ini bukan bermaksud norma baharu harus dilupakan. Menerusi tinjauan TVS, rata-rata reaksi masyarakat ada yang berpendapat ianya tidak seharus dilakukan. Manakala ada juga yang bersetuju bazar ini diadakan. Boleh buka tapi mengikut SOP lah yang sepatutnya. Bagi pendapatan saya lah, si dibuka okey. Kerana COVID tu lagi masih kuat elak. Rasa si patutlah sebab walaupun sudah bazar Ramadan pun kes COVID dah makin naik juga. Mun kita asyik buka. Orang lain kan harap rezeki si aja. Nang patut kerana lama tu dah COVID nak. Ni tak peluang orang cari duit tu waktu bulan puasa. Memang patut pun sebab rindu juga nak tengok pasar Ramadan macam dulu, meriah macam dulu. Patut dibuka untuk mengembalikan mood raya. Kita hadapi COVID sudah lebih kurang 1 tahun lah. Okey, kalau SOP dia atur bagus-bagus, boleh buka. Kita jaga kita sendiri, jaga kawan jaga dia sendiri, jaga kita, no problem. Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkemungkinan tidak perlu lagi dilaksanakan secara menyeluruh, merangkumi seluruh negara atau sesuatu negeri. Ini selepas mengambil kira pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ketika ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan bakal melaksanakan strategi kawalan penularan COVID-19 secara lebih bersasar dengan bersandarkan sains dan data untuk mengurangkan impak negatif terhadap ekonomi negara. Sebaliknya, kawalan pergerakan hanya dilaksanakan mengikut lokaliti dan secara tertumpu kepada kluster yang berkaitan sahaja. Perkara ini merupakan antara 20 inisiatif strategik di bawah Pemerkasa dan terletak di bawah fokus pertama program berkenaan iaitu bagi mengawal penularan COVID-19. Gabungan Parti Sarawak tidak mempunyai masalah dengan kelayakan mengundi diturunkan kepada usia 18 tahun menjelang pada pilihan raya umum yang akan datang. Berkongsi pendapat peribadinya, Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan dipimpin GPS sentiasa berinteraksi dengan golongan belia di Sarawak. Justru beliau berpandangan penurunan usia mengundi kepada 18 tahun tidak seharusnya menimbulkan masalah besar utama dalam politik. Tapi pandangan saya, oleh kerana benda ini sudah dilurus di Parlimen, kalau semuanya teratur dan kita mempunyai ramai yang sudah mendaftar 18 tahun ke atas, tidak ada menjadi masalah. Kita di Sarawak 18 tahun kan, 16 tahun kan, kalau ia jadi undang-undang, we are prepared, we are close to the youth. We are not worried. GPS is very close to the youth also.
Bagaimanapun, Karim yang juga Presiden Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak PBB memberitahu terserah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memutuskan sama ada negara ini bersedia untuk melaksanakan penurunan umur mengundi. Terdahulu dilaporkan RUU Perlembagaan Pindaan 2019 bagi menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun telah diluluskan pada tahun 2019. Namun Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim baru-baru ini mengatakan bahawa ia tidak praktikal untuk menurunkan usia pengundian buat masa ini. Seterusnya, mengutamakan pengurusan hutan yang berintegriti tinggi amat dititik beratkan bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli, sempena Hari Integriti Jabatan Hutan Sarawak 2021 dan pra-pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP pada Rabu. Selari dengan visi Kerajaan Sarawak sebagai negeri maju berintegriti tinggi menjelang 2030, amalan integriti di setiap kementerian, agensi dan jabatan kerajaan harus dititik beratkan, khasnya bagi Jabatan Hutan Sarawak dalam memelihara ekosistem yang mampan. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg amat mengutamakan aktiviti restorasi alam sekitar yang kondusif. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita sayangi selalu menekankan pentingnya aspek penanaman semula, reforestation, supaya hutan kita berkekalan. Kalau tidak, lalu habis. Kerajaan negeri kita mengutamakan aktiviti restorasi. We have to do it. Jika hutan kita tidak diurus dengan baik dan tidak berintegriti, maka kita akan mengalami kesan yang sebaliknya, iaitu udara kotor, air tercemar, kesan greenhouse, hakisan tanah, banjir kilat dan sebagainya. Sementara itu, menurut Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Haji Muhammad, dengan menggunakan teknologi yang mengguna pakai aplikasi ini akan menggalakkan pihak tertentu untuk berinteraksi dengan Jabatan Hutan Sarawak. Sebagai contohnya, Jabatan Hutan Sarawak amat menggalakkan para pelesen untuk mengguna pakai semua aplikasi-aplikasi yang telah kita bina untuk mereka berinteraksi dengan pihak jabatan. Mungkin ini akan mengurangkan interaksi human to human touch. Kita menggunakan semua teknologi yang ada, we develop sistem, application dan sebagainya untuk diguna pakai, untuk kita mengurangkan konteks antara Baik, kita ikuti perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan sebanyak 227 kes pulih melebihi kes baharu COVID-19 iaitu 225 kes. Daripada jumlah tersebut, Miri mencatatkan kes baharu tertinggi dengan 88 kes.
Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu lagi kluster baharu COVID-19 dikesan di Miri. Kluster berkenaan adalah kluster Jalan Merpati di mana merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan di sebuah pusat membeli belah. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 32 kluster. 8 kluster yang mempunyai penambahan kes, manakala 24 kluster tiada penambahan kes. Mengenai status daerah pula, daerah Selangor telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Daerah Semarahan dan Sri Aman pula telah bertukar status daripada kuning kepada status jingga. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Rumah Sewa Anong dan Rumah Sewa Beverly Hills Bintulu, Sarawak yang dijadualkan tamat pada 18 Mac dilanjutkan sehingga 25 Mac ini. Perkara berkenaan telah diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga kini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melaksanakan 1,407 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 85 kes positif COVID-19 direkodkan. KKM juga telah melaksanakan ujian saringan kedua COVID-19 dan masih lagi menunggu keputusan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Persatuan Jati Miriek bagi mengetengahkan kaum mereka baik di Malaysia secara amnya mahupun di Sarawak khasnya. Kebanyakan daripada kira-kira 10,000 orang Miriek menetap di utara Sarawak dan Brunei Darussalam. Persatuan Jati Miriek ditubuhkan pada tahun 1982, tidak lekang untuk terus berusaha untuk menerbitkan pelbagai buku, dan ketika ini kita telah menerbitkan 4 buku. 2-nya adalah dari segi bahasa, 1 daripadanya adalah mengenai seni ukiran kubu lama Jati Miriek, dan yang 1 lagi adalah mengenai adat istiadat perkahwinan Jati Miriek. Sehubungan itu, Bub Ideh Itai juga telah dikeluarkan bagi mengetengahkan bahasa Jati Miriek kepada umum dan khususnya generasi muda yang mungkin kurang fasih bertutur dalam bahasa itu. Usaha ini juga sekaligus untuk berkongsi maklumat dan kandungan buku ini supaya dapat diperkembangkan pada masa akan datang. Untuk rekod, Jati Miriek merupakan satu daripada komuniti tertua di negara ini dan dikatakan telah datang ke Sarawak 200 atau 300 tahun dahulu dan perkataan Miri dikatakan berasal daripada Miriek. Baiklah, sekian saja Utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Kerzari Afindi. Salam hormat dan selamat malam.